So dia fikir macam mana cara dia nak selamatkan diri dia daripada kena tangkap dengan polis dan dituduh sebagai seorang pembunuh. Jadi dia pun plan lah untuk kenakan anak perempuan dia yang bernama Ashley. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku akan berbalik kepada cerita kes jenayah yang mana kejadian ni berlaku di luar negara. Tapi cerita dia agak mind blowing sikit lah, sebab aku rasa kenapa benda ni boleh wujud dekat dunia ni, kenapa orang macam dia tu boleh ada. Jadi hari ni aku akan ceritakan tentang seorang perempuan yang merangkap seorang isteri dan juga seorang ibu, yang di mana dia ni sanggup bunuh kedua-dua suami dia, termasuk cubaan untuk membunuh anak dia. Jadi untuk menutup kesalahan dia, sebab dia ni dah bunuh suami dia, jadi dia pun perangkap ataupun dia pun kenakan anak dia sendiri, dan dia kata anak dia yang membunuh ayah-ayah dia, dan akhirnya dia cuba pula untuk bunuh anak perempuan dia sendiri. Gila kan? So without wasting any time, let's get started. Perempuan yang aku maksudkan sebentar tadi adalah Stacey Kester, yang telah dilahirkan pada 24 Julai pada tahun 1957 di Clay, New York. Dia ni telah ditangkap dan dituduh membunuh pada tahun 2007. Dia telah racun suami dia pada tahun 2005 dan juga cubaan untuk membunuh anak perempuan dia yang bernama Ashley. Cara macam mana dia bunuh anak perempuan tu, dia sebenarnya bagi pil yang telah dia hancurkan dan dia campur dengan air koktail. Lepas tu dia mixkan dengan vodka, jus orange dan juga Sprite. Sebelum tu, Stacey ni sebenarnya pernah dituduh membunuh suami dia yang pertama yang bernama Michael Wallace. Kes jenayah yang dia buat ni sebenarnya agak menggemparkan, sehingga kan dia diberi gelaran sebagai The Black Widow oleh pihak media. So Black Widow ni sebenarnya adalah laba-laba yang dikatakan akan membunuh pasangannya. So disebabkan Stacey ni bunuh pasangan dia, jadi dia digelarkan sebagai The Black Widow. So aku akan ceritakan macam mana dia boleh kenal dengan suami-suami dia dan perjalanan dia menjadi seorang pembunuh. Stacey telah berkenalan dengan Michael, iaitu suami yang pertama, ketika dia berumur 17 tahun pada 1985. Lepas tu diorang ni pun kahwinlah dan dapat anak perempuan yang pertama yang diberi nama sebagai Ashley pada tahun 1988. Pada tahun 1991 diorang telah mendapat anak perempuan yang kedua dan diberi nama sebagai Brie. Pada masa tu Stacey ni telah bekerja di sebuah syarikat penghantaran ambulan, manakala Michael pula bekerja sebagai seorang mekanik. Michael ni sangat rapat dengan anak kedua diorang iaitu Brie, manakala Stacey pula rapat dengan Ashley. Even keluarga diorang ni nampak macam sebuah keluarga yang sangat bahagia. Tapi akhirnya Michael dengan Stacey ni telah pun berpisah. Kononnya sebab diorang ni berpisah disebabkan diorang ni ada orang lain. Pada akhir tahun 1991, Michael ni telah jatuh sakit. Keadaan dia agak teruk, yang mana dia batuk-batuk dan badan dia macam seolah-olah bengkak. Apa yang peliknya, doktor sendiri tak dapat nak kenal pasti penyakit Michael. So pada awal tahun 2000, Michael telah mati sebelum dia sempat mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Pada masa tu umur Ashley baru 11 tahun. Ashley selalu salahkan diri dia atas kematian ayah dia, sebab dia selalu fikir yang ayah dia ni akan sembuh. Tapi sebenarnya apa yang disangka oleh Ashley tu salah dan ayah dia mati. So doktor pun jelaslah kepada Stacey yang punca kematian Michael adalah disebabkan serangan jantung. Tapi sepupu Michael yang perempuan ni macam agak was-was sikit dengan statement doktor tadi. So dia pun minta lah doktor tu untuk buat postmortem ke atas mayat Michael. Tapi Stacey ni tak nak, dia tolak permintaan sepupu Michael tadi. Dia kata dia percaya yang Michael tu mati disebabkan serangan sakit jantung. Takkanlah doktor tu nak tipu diorang pula kan. Pada tahun 2003, Stacey ni telah berkahwin dengan lelaki lain yang bernama David. 2 tahun kemudian pada tahun 2005, Stacey ni telah call pejabat polis dan dia beritahu suami dia David tu kurung dalam bilik. Puncanya sebab diorang ni bergaduh dan David tu merajuk. Dia rasa risau sebab dia call David tak angkat pun call dia. Sebab itulah dia telah call pihak polis. Dan Stacey ni pun beritahu dekat polis tadi yang David ni sebenarnya mempunyai masalah tekanan. So adalah seorang polis yang bernama Robert ni datanglah ke rumah Stacey untuk memujuk David supaya keluar daripada bilik dia. Robert ni pun panggil lah David tu untuk keluar daripada bilik, tapi David ni tak ada respon. Dia langsung tak sahut panggilan polis tadi. Jadi Robert ni pun ambil keputusan untuk tendang pintu bilik diorang sehinggalah terbuka. Pada masa tu David ni telah terbaring
tapi dia dah pun mati. Lepas tu barang yang dijumpai berada di sebelah David macam bekas anti beku dengan gelas yang ada air berwarna hijau terang. Pada masa tu Stacy ni jerit. Dia tak percaya yang David tu dah mati. David tak mati! David tak mati! Jadi hasil daripada laporan menunjukkan bahawa David ni telah membunuh diri. So David ni telah menggunakan dos anti beku untuk membunuh diri dia. Lepas tu polis masih jalankan siasatan diorang dan diorang ni telah menjumpai cap jari Stacy pada kaca anti beku tadi. So polis ni syak Stacy ni lah yang membunuh David, bukan David yang membunuh diri. Dan diorang percaya Stacy ni telah paksa David untuk makan ayam Belanda semasa keadaan David mulai lemah. Jadi detektif yang siasat kes kematian David ni telah minta siasatan untuk dijalankan di rumah Stacy. So diorang pun pasanglah kamera yang menghadap ke rumah Stacy dan juga kubur-kubur suami dia. Kalau korang nak tahu, kubur kedua-dua suami Stacy ni telah dikuburkan bersebelahan sebabnya Stacy nak macam tu. So detektif ni pun fikir kalau Stacy ni betul-betul sayangkan suami dia, dia mesti akan pergi kubur tadi untuk menziarah. Tapi Stacy langsung tak pergi kubur suami dia. Dan detektif tu pun macam pelik, seolah-olah macam ada benda yang tak kena. So diorang pun decide lah untuk korek kubur Michael dan juga David. Lepas tu mayat tadi telah dibawa ke hospital untuk dibuat ujian toksikologi. Hasil daripada ujian tu, rupanya Michael ni sebenarnya mati kerana dibunuh disebabkan keracunan anti beku, sama macam David mati. Pada September pada tahun 2007, Stacy ni mula takut sebab dia tahu polis dah jumpa bahan-bahan bukti dan polis pun dah jumpa punca kematian Michael. So dia fikir macam mana cara dia nak selamatkan diri dia daripada kena tangkap dengan polis dan dituduh sebagai seorang pembunuh. Jadi dia pun plan lah untuk kenakan anak perempuan dia yang bernama Ashley. Maksudnya Ashley akan dituduh sebagai pembunuh yang sebenar dan dia lah yang membunuh ayah kandung dia dan juga ayah tiri dia. Pada satu hari ni Ashley telah pergi ke sekolah. Lepas tu ada seorang penyiasat ni datang jumpa Ashley dan penyiasat tadi ni beritahu Ashley yang ayah dia sebenarnya mati disebabkan racun, bukan disebabkan serangan jantung. Lepas tu Ashley ni pun call lah mak dia Stacy tadi dan beritahu apa yang terjadi dekat sekolah. Kemudian Stacy ni pun dapat akal lain dan dia pun ajak lah Ashley untuk balik ke rumah dan minum bersama-sama. So masa dekat rumah ni Stacy pun cakap dah dekat Ashley yang diorang ni sebenarnya menerima tekanan emosi yang sangat-sangat kuat. So dengan cara minum bersama ni boleh kurangkan diorang punya stres. Jadi Ashley ni pun macam on lah sebab mak dia yang ajak kan, bukan orang lain. Pada esok tu Stacy ajak Ashley datang ke rumah dia lagi untuk minum-minum lagi. 17 jam kemudian Ashley telah dijumpai koma oleh Bree, iaitu adik perempuan dia yang kedua. Lepas tu Bree ni telah jumpa ada satu nota bunuh diri yang berada di sebelah Ashley. So nota tu merupakan sebuah nota pengakuan Ashley bahawa dia lah yang bunuh kedua-dua ayah diorang. Lepas tu nota tu Bree telah serahkan kepada paramedik. Kemudian Ashley ni telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. So hasil daripada ujian, sebenarnya ada ubat tahan sakit yang telah dijumpai dalam badan Ashley. Ashley ni sebenarnya boleh mati kalau dia lambat dibawa ke hospital. Tak lama lepas tu Ashley ni telah sedar daripada koma dia. Lepas tu polis pun soal siasat lah Ashley. Ashley cakap last moment ataupun last perkara yang dia ingat sebelum dia koma tu, dia ingat mak dia bagi dia minuman alkohol. Lepas tu dia dah tak ingat apa-apa. Padahal sebelum ni mak dia tak pernah pun bagi dia minum alkohol. Dan dia beritahu polis tu dia tak pernah pun tulis nota tadi. Setelah 2 tahun polis kumpul bahan bukti, pada tahun 2009 Stacy telah ditangkap atas tuduhan membunuh David dan juga Michael serta cubaan untuk membunuh Ashley. Dia juga dituduh cuba untuk memerangkap Ashley atas tuduhan membunuh David dan juga Michael. Sebenarnya nota pengakuan bunuh tu telah ditulis oleh Stacy dengan menggunakan komputer. Sebab utama kenapa Stacy bunuh suami-suami dia sebabnya duit. Dia bunuh Michael dan David sebab dia nak kumpul insurans kematian diorang dan juga harta tanah milik diorang. Kemudian Stacy telah dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun atas kesalahan membunuh David. Lepas tu ditambah lagi 25 tahun di dalam penjara atas kesalahan cubaan membunuh Ashley. Dan ditambah lagi 1 tahun sebabnya Stacy ni cuba untuk mengubah wasiat David. Sebelum David kahwin dengan Stacy, sebenarnya David ni dah ada anak lelaki. Jadi dalam wasiat David tu, anak lelaki David ni akan mewarisi segala harta yang dimiliki oleh David. So sebab itulah dia bunuh David. Sebabnya Stacy ni nak ubah wasiat David dan dia berharap segala harta yang dimiliki oleh David tu akan jatuh ke tangan dia. So Stacy ni akan dipenjara selama 51 tahun di atas kesalahan-kesalahan yang dia telah buat. Tapi pada Jun 2016, Stacy ni telah mati di dalam penjara pada usia 46 tahun disebabkan oleh serangan jantung. So guys, apa pendapat korang tentang cerita ni? Seorang ibu yang sanggup buat apa saja demi duit, demi harta.
Lepas tu dia sanggup pula nak bunuh anak dia semata-mata nak tutup kesalahan dia yang dah bunuh suami-suami dia. Agak gila. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan cerita aku pada kali ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa juga korang boleh follow aku dekat Twitter dan IG. Korang just klik link di bawah. Aku dah letak lama dah dekat description box, so korang just klik dan follow aku dekat sana. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.